Okey. Pada siri yang ke-249 ini, dan kita telah daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, kita telah tiba pada riwayat yang ke-4500. Okey, tak ada suara. Adakah ada suara? Adakah ada suara? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat Facebook tak ada suara. Adakah ada suara dekat Facebook? Okey, dah ada suara. Okey. Terima kasih banyak Kak Azimah. Saya pun tak perasan tadi. Okey. Lalu Alhamdulillah kita dah tiba pada siri yang ke-249 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Dan kita telah tiba pada riwayat 4572. Yang mana Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang amwalul fai'. Amwalul fai'. Apakah maksud amwalul fai'? Maka sebelum ini kita telah baca berkenaan tentang harta-harta ghanimah, harta rampasan perang. Maka perbezaan di antara al-ghanimah dan juga al-fai' adalah harta rampasan ghanimah adalah harta yang diperolehi setelah berlakunya pertempuran. Bila berlakunya pertempuran dan menang beroleh harta, maka itu dikenali sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Dan dalam harta rampasan perang, maka ada hukum al-khumus 1/5, yang mana daripada 1/5 tersebut adalah untuk keluarga Nabi, al-yatama, anak yatim, miskin dan ibnu sabil. Maka itu adalah al-ghanimah. Sementara amwalul fai', harta-harta yang dapat, ianya adalah dapat melalui perdamaian, melalui sulah, tanpa berlakunya peperangan. Maka ia dikenali sebagai amwalul fai'. Dan harta al-fai', ejaan dia fa ya hamzah, harta fai' ini, maka ianya tidak ada 1/5. Keseluruhan harta fai' maka diserahkan kepada Nabi SAW, kepada penguasa untuk membahagikan mengikut apa yang dia rasa sesuai. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka apakah itu al-fai' pada baris yang kedua daripada awal tajuk ini, kata Imam Nawawi, al-fai' alladhi lam yujif al-muslimuna alaihi. Maka al-fai' adalah harta di mana tentera Islam tidak menyerbu ataupun tidak berlakunya pertempuran ke atas kawasan tersebut, bikhailin, dengan tentera berkuda, wala rikabin, ataupun dengan menggunakan unta. Dia tak berlaku perang. Tak berlaku perang, berlaku perdamaian, dapat harta, maka itu dipanggil al-fai'. Apakah antara perbezaan al-fai' dengan al-ghanimah? Al-ghanimah seperti ayat pertama surah surah juz yang ke-10 ada menyebut, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah. Maka harta ghanimah dia ada bahagian 1/5 yang perlu diserahkan kepada keluarga Nabi, anak yatim, miskin dan ibnu sabil. Sementara amwalul fai' tidak ada pembahagian 1/5 mengikut majoriti para ulama kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, waqad aujaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i mewajibkan dalam amwalul fai' terdapat 1/5 juga sebagaimana di dalam al-ghanimah, harta rampasan perang. Wa qala jami'ul ulama, namun majoriti para ulama selain daripada Imam Syafi'i menyebut la khumsa fil fai', tidak ada 1/5 untuk harta yang diperolehi tanpa berlakunya pertempuran. Jom kita lihat hadis-hadis yang menceritakan tentang amwalul fai'. Riwayat 4572. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qaryatin ataitumuha, mana-mana negeri yang kamu mendatangi negeri tersebut, dalam kurungan, dan mereka menyerah diri tanpa berperang dengan perdamaian,
aqamtum fiha, lalu kamu tinggal beberapa ketika di negeri tersebut, fasahmukum fiha, maka pembahagian harta untuk kamu adalah adalah di negeri tersebut. Wa ayyuma qaryatin, maksudnya tidak ada 1/5 untuk pembahagian harta yang amwalul fai mengikut hadis ini. Wa ayyuma qaryatin, dan mana-mana negeri, asatillaha wa rasulah, yang telah melawan Allah dan Rasul, lalu berlaku pertempuran, berlaku peperangan, fa inna khumusaha, maka sesungguhnya terdapat 1/5 daripada harta tersebut untuk Allah dan Rasul, dan bakinya adalah untuk umat Islam. Maka bila dapat harta ghanimah, maka 1/5 perlu diasingkan, yang mana itu adalah untuk Nabi SAW, ahli keluarga Nabi, al-qurba, orang miskin, anak yatim serta ibnu sabil. Dan baki lagi 4/5 barulah dibahagi-bahagikan kepada mereka yang mengambil bahagian dalam peperangan dan pertempuran tersebut. Tapi kalaulah amwalul fai', maka semuanya diserahkan kepada Nabi SAW dan tidak dikeluarkan 1/5, dan Nabi ataupun penguasa, pemimpin akan membahagikan kepada mereka yang turut serta mengambil bahagian dalam ekspedisi tersebut. Thumma hiya lakum, kemudian baki selepas ditolak 1/5, baki iaitu 4/5, lakum adalah untuk tentera Islam, untuk prajurit yang berada di dalam pasukan tersebut. 4573 juga riwayat yang lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat ini nak menerangkan bahawa harta yang didapati dalam pertempuran Khaybar menentang golongan Banu Nadir, maka harta tersebut adakah harta rampasan perang sebab berlaku perang di awal, ataupun ianya dikira amwalul fai' kerana mereka kemudian menawarkan perdamaian dengan Nabi dan Nabi terima. Maka di sini para ulama berbeza pendapat. Harta yang didapati di Khaybar adakah ghanimah ataupun amwalul fai'? Maka dalam riwayat ini menyebut ianya adalah amwalul fai' kerana mereka telah berdamai dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menerima perdamaian tersebut walaupun di awalnya berlaku perang. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, kanat amwalu Bani Nadir, adalah harta-harta yang diperolehi daripada Banu Nadir, mimma adalah termasuk harta yang afa Allah, yang Allah telah kurniakan sebagai al-fai' ke atas Rasulnya, mimma kerana ianya termasuk peristiwa lam yujif alaihi muslimun, yang umat Islam tidak menyerang tempat tersebut bi khailin, dengan tentera berkuda, wala rikabin, mahupun menunggang unta. Walaupun di awalnya di Khaybar berlaku peperangan, namun mereka telah menawarkan perdamaian kepada Nabi dan Nabi SAW terima. Maka kata Umar bin Khattab, ianya adalah amwalul fai', apa yang berlaku di Khaybar. Maka bila ianya adalah amwalul fai', fakanat lin nabiyyi khassah, maka seluruh harta tersebut terserah kepada Nabi pembahagiannya secara khusus, dan dia tak dikeluarkan 1/5 daripada harta tersebut. Namun Imam Syafi'i menyebut amwalul fai' juga ada pembahagian 1/5. Fakana yunfiqu ala alihi nafaqata sanah, maka Nabi SAW mengeluarkan daripada hasil-hasil yang baginda perolehi daripada Khaybar untuk perbelanjaan keluarga baginda selama setahun. Tapi Nabi bukanlah ambil banyak sangat. Kita dah lihat sebelum ini, perbelanjaan setahun yang Nabi berikan kepada isteri baginda adalah lebih kurang 100 gantang. Kurma bercampur dengan syair. Syair pun bukan tepung yang mahal, tepung Bali. Maka Nabi bagi kepada isteri baginda 100 gantang untuk perbelanjaan setahun. Dan itu yang mereka gunakan, tapi selalunya habis. Sebab bila Nabi ada tetamu, Nabi suruh isteri-isteri baginda berikan daripada apa yang ada di rumah baginda terlebih dahulu.
Wa ma baqiyah, dan apa yang berbaki setelah diberikan kepada isteri-isteri baginda, ja'alahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya fil qura, untuk pembelian kuda, wasilah dan senjata, uddatan, sebagai persediaan untuk jalan Allah. 4574 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abdullah bin Muhammad ibn Asma ad-Dubai qala hadatsana Juwairiyah an Malik an Az-Zuri anna Malik, minta maaf. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Yahya bin Yahya qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Ma'mar an Az-Zuri bihadzal isnad. 4575, maka sebenarnya daripada hadis ini nak menerangkan bahawa harta-harta yang diperolehi daripada Banu Nadir, maka ianya adalah amwalul fai, bukannya harta rampasan perang, sebab berlakunya perdamaian di antara Nabi SAW dan mereka. Namun hadis ni panjang, dan dalam hadis ni diceritakan bagaimana dua orang keluarga Nabi, Sayyidina Abbas pakcik Nabi dan Ali bin Abi Talib menantu Nabi, mereka meminta akan harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Khattab menafikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada meninggalkan sebarang harta pusaka, kerana Nabi menyebut la nurath, kami tidak diwarisi oleh sesiapa pun. Dan akhirnya mereka bersetuju dan redha, sebab mereka pada awalnya menyangka harta-harta tanah-tanah yang ada di Khaybar itu adalah milik Nabi dan perlu dibahagi-bahagikan sebagai harta pusaka untuk keluarga Nabi. Maka Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar menafikan bahawa Nabi SAW tidak ada harta yang boleh diwarisi, maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar tidak memberi harta di Khaybar tersebut kepada keluarga Nabi SAW. Maka kisahnya menjadi panjang. Namun ringkasan dia nak menerangkan bahawa harta di Khaybar yang Nabi perolehi daripada peperangan Khaybar dan juga daripada golongan Banu Nadir, ianya adalah harta amwalul fai, bukannya harta rampasan perang, mengikut riwayat ini. Dan ada mengatakan ianya adalah rampasan perang. Dan itulah juga perbezaan pendapat tentang pembukaan kota Mekah. Adakah pembukaan kota Mekah ditawan ataupun Mekah diambil secara perdamaian? Maka itu pun perbezaan pendapat yang ada di kalangan para ulama sirah. وبه قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه. Maka Malik bin Aus telah menceritakan bahawa Umar bin Khattab telah mengutuskan kepadaku seseorang utusan untuk memanggilku. Faji'tuhu, kata Malik bin Aus, maka aku pun telah mendatangi Khalifah Umar hina ta'alan nahar, dan ketika itu matahari telah meninggi. Qala, berkata Malik bin Aus, fawajadtuhu, maka aku telah mendapati Umar fi baitihi, berada di rumahnya, jalisan ala saririhi, sedang duduk di atas tempat pembaringannya, mufdiyan ila rumalihi, dan dia berada di atas tikanya, muttakian, sambil bersandar, ala wisadatin min adam, pada sebuah bantal yang diperbuat daripada kulit. Faqala li, maka Umar bin Khattab berkata kepadaku, ya Mal. Ya Mal adalah ringkasan kepada Malik. Wahai Malik, innahu qad daffa, sesungguhnya telah bergegas datang dalam kurungan untuk meminta tolong, ahlu abyatin min qaumik, beberapa isi rumah daripada kaum kamu. Maka wahai Malik, tolong aku, kata khalifah, kerana ada beberapa orang daripada kaummu telah datang meminta tolong. Wa qad amartu fihim, dan aku telah memerintahkan untuk diberikan kepada mereka yang meminta tersebut, biradhin, dengan sedikit pemberian. Radah pada baris yang terakhir maksudnya al-atiyatul qalilah, sedikit pemberian. Faksimhu, maka kamu tolong bahagi-bahagikan di antara mereka. Maka Malik bin Aus dia tak nak mengambil amanah tersebut. Kata Malik bin Auf, lau amarta bihadza ghairi, kalaulah tuan khalifah boleh suruh perkara ini orang selainku. Maka Umar bin Khattab berkata, fakhudh ya Mal, engkau yang ambil dan tolong uruskan wahai Malik. Faja'ahu Yarfa, sedang mereka bercakap antara Umar dan Malik bin Aus, telah datanglah Yarfa. Siapakah Yarfa? Yarfa adalah pengawal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataupun seseorang pembantu Umar yang ditugaskan untuk menjaga Umar bin Khattab.
Maka kata Yarfa, wahai Amirul Mukminin, adakah kamu nak bertemu dengan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan Zubair serta Sa'ad? Ada 4 orang sahabat ini nak bertemu kamu, wahai Umar. Maka Umar bin Khattab berkata, "Na'am, silakan." Fa'adzina lahum, maka Umar bin Khattab telah mengizinkan mereka untuk masuk. Fadakhalu, maka masuklah 4 orang sahabat ini, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian datang lagi Yarfa, Umar punya khadam. Dia pun berkata, "Halaka fi Abbas wa Ali?" Adakah tuan boleh berjumpa dengan Abbas pakcik Nabi dan Ali bin Abi Talib yang merupakan menantu Nabi? Maka Umar bin Khattab berkata, "Na'am, ya." Fa'adzina lahuma, maka diizinkan untuk mereka berdua masuk. Maka sekarang ni ada 6 orang sahabat, termasuk Malik bin Aus, ada 7 orang sahabat bersama dengan Umar. Maka Abbas pun berkata, sebenarnya Abbas berkata dia minta sebab dia sangka Nabi punya Nabi ada harta. Tanah-tanah yang di Khaybar, tanah-tanah Yahudi Banu Nadir itu adalah milik Nabi. Maka dia minta harta warisan Nabi SAW yang patut dia dapat. Maka sebenarnya adalah salah faham. Umar bin Khattab terangkan nanti di hujung hadis. Maka berkata Abbas, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, iqdi baini. Tolonglah buat keputusan di antara aku wa baina hadza, dan di antara orang ini." Yang dimaksudkan adalah Sayyidina Ali, al-kadhib yang berdusta, al-athim pendosa, al-ghadir tidak jujur, al-khain dan pengkhianat. Qala, maka berkata Malik bin Aus, faqala al-qaumu, maka berkatalah beberapa sahabat yang lain, "Ajal, bahkan wahai Amirul Mukminin, faqdi bainahum, tolonglah selesaikan salah faham di antara kedua ini, di antara Abbas pakcik Nabi dan juga Ali menantu Nabi." Sebab Ali dia tuntut hak bagi isterinya Fatimah radhiyallahu taala anha. "Wa arihum, dan tenangkanlah mereka." Sebab mereka dah beberapa ketika mereka telah beberapa ketika mempersoalkan adalah hak milik mereka. Maka Malik bin Aus berkata, "Yukhayyalu ilayya, aku membayangkan, annahum, sesungguhnya mereka, iaitu 4 orang sahabat, Uthman, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad dan Zubair, qad kanu qaddamuhum lidzalik." Mereka ini dibawa sekali untuk menyokong Abbas dan juga Sayyidina Ali. Sebab itu mereka pun datang. Sebab itu mereka membenarkan segala apa yang dikatakan oleh Abbas. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab berkata, "Ittaidah, tenang. Tenanglah kamu berdua, wahai Abbas dan juga Ali. Anshudukum billah, aku meminta kepada kamu dengan nama Allah, allazi biiznihi, Allah zat yang dengan izinnya, taqumus sama'u wal ardu, berdirinya langit dan bumi. Ata'lamun, adakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, la nuras, iaitu kami pada Nabi tidak diwarisi, ma tarakna sadaqah, apa jua harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Maka semua berkata, "Na'am, betul, kami pernah dengar hadis tersebut." Kemudian Umar bin Khattab aqbala 'ala Abbas wa Ali, memandang ke arah Abbas dan Ali, lalu berkata, "Ansyudukuma, aku meminta kepada kamu berdua dengan nama Allah zat yang biiznihi, dengan izinnya, taqumus sama'u wal ardu, berdirinya langit dan bumi. Ata'laman, adakah kamu wahai Abbas dan juga Ali, kamu berdua mengetahui bahawa Nabi SAW pernah bersabda, la nurath, kami tidak boleh diwarisi, ma tarakna, segala harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Maka kedua sahabat ini pun menjawab, "Ya, kami pernah mendengar hadis ini." Maka Umar bin Khattab pun berkata lagi, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab begitu tenang mematahkan segala hujah mereka dan memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, kana khassa rasulah bi khassah, ada mengkhususkan bagi Nabi SAW sesuatu perkara khusus, lam yukhassis biha ahadan ghairah, yang Allah tak pernah berikan kepada selain baginda." Dan apakah yang dimaksudkan ini? Itulah tajuk kita berkenaan amwalul faid. Maka Nabi, kalaulah sesuatu pasukan tentera tersebut, mereka mereka berjaya melakukan perdamaian dengan musuh dan beroleh harta, maka amwalul faid itu diserahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diserahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab pun membaca ayat yang ketujuh daripada suratul Hasyr, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Maka ayat ini menyebut bahawa tentang amwalul fai'. Ada sebahagian ulama tafsir menyebut ayat ini adalah berkenaan tentang ghanimah. Ma adri, kata Malik bin Aus, aku tidak tahu adakah Umar bin Khattab membaca juga ayat sebelumnya ataupun tidak. Qala, Umar bin Khattab pun berkata, faqasama Rasulullah, maka Nabi SAW telah membahagikan di antara kamu harta-harta yang ada di perkampungan Banu Nadir. Fawallahi, maka sabda kata Umar bin Khattab, maka demi Allah, masta'thara alaikum, baginda tidak melebihkan diri baginda berbanding kamu. Nabi bagi sama rata harta-harta yang ada di Khaybar di kalangan keluarga baginda. Wala akhadha dunakum, dan Nabi tidak pernah mengambil sesuatu harta dalam keadaan dunakum, menyisihkan kamu, meminggirkan kamu. Hatta baqiya hadzal mal, sehingga berbakilah satu harta yang sedikit yang ada di Khaybar. Fakana Rasulullah, maka daripada harta yang berbaki ada di Khaybar tersebut, ya'khudhu minhu, Nabi mengambil daripada hasil tanah tersebut sebagai perbelanjaan nafkah baginda untuk setahun. Thumma yaj'al, kemudian bila Nabi dah ambil nafkah baginda untuk setahun, sebab kenapa untuk setahun? Sebab tanah-tanah di Khaybar adalah kebanyakannya tanah pertanian. Maka mereka tanam bali, mereka tanam kurma, maka selalunya hasilnya tumbuh setahun sekali. Maka bila tumbuh hasil, Nabi ambil perbelanjaan untuk isteri baginda setahun, dan bakinya, yaj'alu ma baqiya, Nabi menjadikan yang berbaki uswatal mal sebagai perbelanjaan Baitul Mal. Thumma qala, kemudian Umar bin Khattab bertanya, anshudukum billah, aku menyebut nama Allah kepada kamu, bil apa allazi biiznihi, yang dengan zatnya berdirinya langit dan bumi. Ata'lamuna dzalik, adakah kamu tahu apa yang Nabi SAW buat ini? Maka mereka pun berkata, ya kami tahu. Summa nasyada Abbas wa Aliyah, kemudian Umar bin Khattab secara khusus menyebut nama Allah kepada Abbas bin Ali, seperti mana yang disebutkan bahawa adakah kamu tahu bahawa baginda Nabi SAW lakukan sebenarnya adalah seperti ini. Nabi tak ada simpan apa-apa untuk diri baginda. Maka mereka berkata, ya kami tahu. Qala, berkata perawi, berkata Umar, falamma tuwfiya Rasulullah, apabila Nabi SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar pun berkata, ana waliyu Rasulillah, aku adalah pengganti Nabi SAW. Faji'tuma, dan kamu berdua, wahai Abbas dan Ali, telah datang kepada Abu Bakar. Tatlubu mirathaka min ibni akhi. Abbas, kamu minta harta warisan daripada daripada anak saudara kamu sebagai hak yang kamu adalah pakcik. Wa yatlubu hadha, dan kamu wahai Ali meminta harta warisan daripada Nabi sebagai bahagian harta warisan bagi pihak Fatimah yang merupakan isteri kamu dan anak Nabi. Faqala Abu Bakar, dan kamu pun tahu Abu Bakar pernah menjelaskan kepada kamu wahai Abbas dan Ali bahawa Nabi SAW pernah bersabda, manuras, kami tidak meninggalkan sebarang warisan, apa yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Fara'aitumahu, dan ketika itu kamu menganggap Abu Bakar kadhiban, sebagai berdusta, athiman, pendosa, ghadiran, tidak jujur, khainan, dan berlaku khianat. Wallahu, dan Allah lebih mengetahui, innahu, bahawa sesungguhnya Abu Bakar lasadikun, berkata benar, barun, melakukan kebaikan, rasyidun, melakukan kebajikan, tabi'un lil haq, dan mengikuti kebenaran. Summa tuwfiya Abu Bakar, maka kata Umar, sekarang ni Abu Bakar dah meninggal dunia. Fawalituha, dan aku yang menjadi pengurus untuk harta Nabi yang berada di Khaybar daripada tanah tersebut, dan kamu datang lagi kepadaku, kamu berdua, Abbas dan Ali, wa antuma jami'un, dalam keadaan kamu berdua sebenarnya bersama, wa amrukuma wahid, tujuan kamu berdua pun adalah satu, iaitu kamu nak minta harta yang kamu rasa adalah milik Nabi ketika ketika dalam peperangan Khaybar. Fakultum, maka kamu pun berkata, idfa'ha ilaina, serahkanlah kepada kami akan harta Khaybar tersebut.
Fakultu, maka kata Umar, lalu sekarang ini pun aku berkata perkara yang sama kepada kamu berdua. In syi'tum, jika kamu mahu, aku serahkan tanah di Khaybar tersebut kepada kamu. Ala, dengan syarat, anna alaikuma, bahawa kamu berdua bertanggungjawab, ahdallah, untuk berpegang kepada janji Allah, an ta'mala fiha, bahawa kamu akan melakukan tugasan fiha, pada tanah dan harta tersebut sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Maksudnya Umar bin Khattab bagi tanah yang mereka minta bukan untuk mereka miliki, tetapi sebagai penjaga wakaf. Sebab mereka asyik minta. Mereka kata itu hak mereka keluarga Nabi, itu adalah waris mereka. Maka Umar bin Khattab kata, kalaulah nak mewarisi, Nabi tak meninggalkan sesiapa sebagai waris. Tapi kalaulah nak juga jaga tanah tersebut, maka boleh jaga. Tapi jaga sebagaimana Nabi SAW uruskan, bagi untuk isteri-isteri Nabi, dan kemudian yang bakinya berikan kepada fakir miskin sebagaimana yang Nabi lakukan. Fa akhadtumaha bidzalik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa akhadtumaha, maka hendaklah kamu berdua mengambil tanah yang berada di Khaybar tersebut dengan syarat tersebut. Qala, maka berkata Umar, akadzalika, adakah kamu jelas? Qala, maka mereka berdua pun berkata, ya, kami setuju. Qala, berkata Umar, thumma ji'tumani liaqdiya bainakuma, dan kamu datang kepadaku untuk aku memutuskan di antara kamu berdua. Bahawa mereka pada waktu tu nak minta keputusan yang lain. Padahal sebelum ni mereka dah bersetuju, mereka akan sama-sama uruskan tanah yang berada di Khaybar tersebut. Maka kata Umar, wala, dan tidak, demi Allah, la aqdi bainakuma, aku tidak akan memutuskan di antara kamu selain daripada itu sehinggalah kiamat. Fa in ajastuma anha, kalaulah kamu berdua tak mampu nak menguruskan tanah yang berada di Khaybar tersebut, faruddaha ilayya, maka serahkanlah kepadaku. Maka daripada sini kita nampak, walaupun para sahabat, kita tak berkata buruk tentang para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang Allah redha. Tapi kadang-kala kita nampak bahawa kadang-kala harta boleh menjadikan manusia berbalah, bertengkar, dan kemudian mereka boleh menjadi berputus hubungan hanya kerana harta. Maka sebab itu dalam keadaan kita meninggalkan harta, Nabi SAW pun pernah berkata kepada Sa'ad, tinggalkan waris kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Maka tak salah untuk meninggalkan harta, namun perlu untuk meninggalkan harta dengan pembahagian yang jelas, untuk mereka memahami akan hak masing-masing yang jelas, tidak bergaduh, meminta apa yang bukan hak dan seumpamanya. Dan inilah kadang-kala yang berlaku zaman kita, bahawa kadang-kala masing-masing pada waktu itu berebut harta. Berebut harta yang sepatutnya menjadi pemudah untuk kehidupan mereka, bahagia antara keluarga, kadang-kala menjadi pemisah, menjadi pemecah belah di antara keluarga. Riwayat 4576 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq wa Muhammad bin Rafi wa Abdul Humaid qala ibn Rafi hadatsana wa qala al-akharani akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuri an Malik ibn Aus ibn al-Hadathan qala arsala ilayya Umar ibn al-Khattab faqala innahu qad hadara ahlu abyat min qaumi binahwi hadits Malik ghayra anna fihi fa kana yunfiqu ala ahli minhu sanah wa rubbama qala Ma'mar yahbisuku ta'ali minhu sanah thumma yaj'alu ma baqiya minhu maj'al ma lillahi ta'ala. Hadis yang berikut, hadis yang terakhir, maka pernah isteri-isteri Nabi SAW menuntut harta pusaka daripada apa yang mereka rasa itu harta Nabi. Maka Aisyah jelaskan kepada mereka, Nabi tidak ada meninggalkan sebarang harta untuk diwarisi oleh sesiapa pun. Wabihi ilai riwayat 4577. Wabihi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, sesungguhnya isteri-isteri Nabi SAW hina tuwaffiya, sewaktu wafatnya Rasulullah SAW, aradna, mereka ingin ayyab'athna, untuk mengutuskan Uthman bin Affan bagi pihak mereka, ila Abi Bakar, untuk bertemu dengan Khalifah Abu Bakar.
fayas'alnahu, dan mereka ingin untuk meminta kepada Abu Bakar mirathahunna, akan harta pusaka yang mereka layak dapat daripada Nabi. Maka daripada ramai-ramai isteri Nabi, Aisyah telah berkata kepada mereka semua, alaisa, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, la nurath, kami para Nabi tidak boleh diwarisi. Kami tidak ada harta yang boleh diwarisi. Ma tarakna, apapun yang kami tinggalkan, fahuwa sadaqah, ianya adalah sedekah menjadi milik Baitul Mal. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang berikut. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ni 10.30 ada pembacaan sirah bersempena dengan bulan Rabiul Awal insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.